warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Masih PDPR bab 8. Kita dah sampai kepada tajuk 8.3. Jadi boleh tengok video-video cikgu. Ada 3 sebelum ini, iaitu kita belajar tentang pembentukan DEB 8.1. Pelajar mungkin tengok 8.1 dan kita belajar 8.2, dua siri 8.2 berkaitan bagaimana pelaksanaan DEB ni. Okey, hari ni cikgu nak masuk ialah 8.3. 8.3 ni muka surat berapa? Pelajar boleh tengok pembentukan dasar pembangunan nasional. Ini tajuk besar ni. Kalau kita tengok tajuk ini, pembentukan dasar pembangunan nasional. Okey. Dasar ini kalau kita tengok pelajar, dia di bawah satu yang kita panggil rangka jangka panjang pertama. Kita nak tulis panjang ringkasnya RRJP 1. Bila DEB yang dilancarkan pada tahun 1970 selama 20 tahun berakhir. Ingat kembali kepada soalan ini. Ini ialah tarikh ataupun tahun terakhir DEB dilaksanakan di Malaysia. Iaitu kalau kita dah belajar sebelum ni, DEB ni tahun 1970 hingga 1990. Takkan habis itu tak ada apa. Bila berakhirnya DEB, maka pada waktu itu di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir diteruskan. Diteruskan pula dengan dasar pembangunan nasional. Kita kena faham apa itu dasar. Okey. Kita tengok yang pertama ialah latar belakang. Kita tengok warna hijau ke latar belakang pembentukan. Bila sebut latar belakang ni macam definisi lah mengapa dia ditubuhkan? Sebab apa? Bila bila sebut latar belakang ni, dia mesti ada kata kuncinya bila. Seterusnya, siapa? Ini mesti kita faham. Okey, kalau kita tengok, dia dah menjawab di sini. Berkaitan dengan itu, siapa yang terlibat? Dia dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada waktu itu, merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Okey, bila? Bila itu ialah pada tahun 1991. Setahun lepas habis tu. Ini tarikh yang detail lah. Kalau soalan kertas 1, bilakah DPN ditubuhkan? Tahulah mesti selepas DEB. Dan kita tengok DPN ini, dia bukan jangka masa pendek. Kalau kita tengok DEB 20 tahun, di sini 20 tahun, di sini kita tengok kesinambungan ini kita nampak ialah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun tu bila? Daripada tahun 1991, ini zaman ni cikgu dah jadi cikgu lah ni, hingga tahun 2000. Ini kita ada namanya rancangan jangka panjang. Itu DPN yang pertama. Lepas itu kita ada lagi apa? Melalui rancangan jangka panjang kedua, DPN, sampailah kita ada satu program, satu idea, iaitu wawasan 2020. Dah habis dah, kita pun 2021 kan. Dan kita nampak okey. Jelas setakat ni siapa, bila. Okey, tengok gambar. Pun kita nampak cantik, ada KL Tower, ada Menara Berkembar. Ini adalah ilustrasi lah. Okey, kita nampak tadi ada 2. Rancangan Malaysia ke-6. Ini di bawah DPN ini di bawah DPN. Rancangan Malaysia ke-7 yang 2 tadi, RRJP 1-2, 5 tahun. Okey, tujuan dia, bila sebut matlamat, pelajar pun dah sedia maklum, kita pun dah belajar sampai bab 8 dah, ni tinggal 2 bab je lagi. Bila sebut matlamat,
dia mesti tujuan. Tak lari daripada apakah tujuan. Kita tajuk kita ni ialah perpaduan dan integrasi. Maka kalau kita tengok di sini pelajar, sudah tentu rancangan ialah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan. Melalui pengagihan ini huraian dia. Melalui pengagihan kekayaan. Kita nak adil lah sebab kita dah belajar di EB ni hasil daripada dasar pecah perintah British. Okey, apa lagi kita nampak? Yang warna merah balik, fakta lagi. Ini ialah untuk melalui pembangunan yang seimbang antara negeri-negeri dan bandar dengan luar bandar. Okey, kalau kita tengok di situ, bagaimana dia nak capai? Dia ada dua rancangan. Iaitu kita tengok di situ, dia kata apa? Rancangan Malaysia ke-6, iaitu 91 hingga tahun 95, dan rancangan Malaysia ke-7. Ini mana pelajar boleh tengok? Pelajar boleh tengok di sinilah. Itu kita nampak. Bermaksud di sini pelajar, dia ada 3. Sini 1, fakta. 2, 3. Kita nak seimbang lah. Timur, Barat. Semenanjung, bukan semenanjung. Itu matlamat dia. Okey. Objektif. Objektif dah ada matlamat, mesti kita ada objektif. Apa sasaran kita? Objektif dia. Kalau kita tengok, dia simple saja. Objektifnya kita tengok satu persatu. Nak mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Huraiannya apa? Dia kata dengan memperkukuhkan kestabilan politik dan sosial dan mengekal pembangunan ekonomi yang berterusan. 3 markah di situ. Apa lagi fakta? Fakta seterusnya ialah dia kata apa bawah ni? Kita nak mencapai taraf negara maju. Itu sebab kita ada wawasan tadi kan? Wawasan 2020, ada cabaran-cabaran dia. Apa sasaran dia, negara maju ni yang kita nak? Okey, tengok. Kita nak ini. Panjang sini. Ini semua huraian dia. Tapi mungkin satu-satu markah. Mungkin pelajar boleh dapat satu-satu markah. Sini 1. Sini 1. 2. 3. 4. Yang hijau-hijau ni mungkin satu-satu-satu. Objektif. Tapi dapat tahu 2 pun cukup. Kita nak apa? Negara maju, masyarakat bersatu padu. Itu dah cukup. Objektif kita. Itu sasaran yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri kita yang keempat, Tun Dr. Mahathir. Ini strategi dia. Pelajar boleh tengok. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, kita nak apa? Dan kemudahan fizikal alam sekitar. Ini sasaran kita yang hari ni kita nampak dengan jelas lah. Dari segi sosial macam mana? Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ni, kalau kita tengok zaman itu, zaman tahun 90-an ni, kita dah maju lah. Kita dah banyak penglibatan sektor swasta. Itu sebab nanti kita akan belajar. Dulu kita nama Lembaga Elektrik Negara. Hari ni dah tak ada dah. Kita ada Tenaga Nasional Berhad. Dulu kita ada Telekom. Sekarang TM. Ini contoh-contoh yang boleh kita ambil lah. Zaman-zaman ini contohnya, nanti kita tengok. Nanti kita belajar ni. Lembaga Elektrik Negara. Dia tukar kepada TNB, Tenaga Nasional Berhad. Dan banyak lagi lah air dan sebagainya. Seterusnya kita nampak apa? Apa yang kita nampak lagi? Penanaman semula. Tanam semula sawit. Sains dan teknologi itu sebab pada waktu itu kita ada PPSMI. Kita belajar dalam bahasa Inggeris kan. Okey, abang-abang awak lah pemilikan saham. Nanti kita ada PNB, Perbadanan Nasional Berhad. Dari situ kita ada ASB. Nanti ada ASB, ASN. Pelajar nampak Dari segi sosial, senang saja pelajar nampak di situ kita nak wujudkan masyarakat macam mana? Masyarakat yang berdisiplin. Ini sistem pembelajaran pada waktu itu dan kini lah. Kita dah berubahlah daripada
offline kepada online, daripada tradisional kepada digital, dan kemudian fizikal juga berubah. Okey, habis 8.3. Memang kita belajar ini, saya harap sedikit kita belajar ini 2 muka surat, pelajar faham, sebab kita akan sambung dengan 8.4, iaitu bagaimana pelaksanaan dia. Okey, itu saja video cikgu kali ini. Terus bersama Santai Sejarah SPM, cikgu doakan anak-anak terus belajar dan dapat menguasai sejarah. Terima kasih.